Ya, Auda, Alhamdulillah kembali lagi di Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Seperti kita janjikan ni kepada habis kita akan kita bawakan satu segmen motivasi kewangan iaitu mengenai perangkap langganan dan mungkin kita terus sahaja ya. Kita memperkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Puan Afizah Osili, Pagar Kewangan. Assalamualaikum pula. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi bagaimana Afizah untuk hari ini? Keadaan sihat? Sehat. Alhamdulillah. Dan itu yang kita nanti-nantikan selalu ya. Bersama dengan Afizah Osili ini memang seringkali kita ni membahaskan mengenai dengan bagaimana kita ni mengatur kewangan kita ni. Selaku pakar kewangan, kita ingin mengetahui topik yang kita bawakan untuk hari ini, Fifah ya? Betul, itu mengenai perangkap langganan dan mungkin kita terus saja ingin mengetahui ataupun Puan dapat mengkongsikan ni kepada tetamu kita, kepada penonton kita ni pada hari ini, itu mengenai Puan dapat membahaskan ni dengan lebih lanjut mengenai topik hari ini iaitu perangkap langganan. Silakan Puan. So, perangkap langganan atau maybe kalau orang mau lebih macam mana tu, it's actually subscription trap. So, ini memang kita ni selalu nyorang tanpa kita ni sedari bocornya dari sini kewangan kita ni. And actually ada dua jenis. Okay. Salah satunya adalah langganan digital dan yang kedua langganan fizikal. Okay, akan saya bahaskanlah lagi dengan lebih lanjut mengenai langganan digital ni ya. So langganan digital ni adalah perkhidmatan dalam talian ataupun telefon, komputer kita ni. Macam kalau kita ni ada social media tu kan, kita ni scroll. So yang ni macam apa saja yang ada di di telefon yang boleh kita ni melanggan servisnya. Banyaklah kan media sosial aplikasi yang baru pada ketika ini. Yes. And then banyaknya diorang bermula dengan mudah macam percubaan percumanya 7 hari. And then macam sangat mudah kita ni klik and then ia taruh ke link and then download dia aplikasinya apa tu. And then kita ni jadi Indonesia digital dia. Pasal kita ni nampak perkhidmatan ini secara fizikal. Ya, betul. Jadi kita ni pun lupa yang ia wujud. Semua online ya? Yes, semua online kan. So kita ni membayar untuk pasal kita ni lupa. Benda-benda ni macam kita ni dah sadar kadang-kadang. And then jumlahnya kecil, kadang-kadang RM5, RM2, RM1. Adalah bocornya tu secara halus. So secara macam individu macam ia nampak sikit. So Indah pasal Indah semua. Pasal ni mungkin kita ni ada a few aplikasi yang ada. Betul. Selajur. Tapi kita ni nampak maybe halus-halus satu macam minggu ni aplikasi ni, minggu depan ni. So RM1, RM2. Kita ni dah nampak lah. So kalau kadang-kadang kalau kita ni lupa mengenai aplikasi Ania, jumlahnya sebulan itu boleh secara kolektif boleh menyamai bayaran bulanan kereta ataupun event. Macam sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jadi kita ni sadar. Macam tiba-tiba kenapa ya bocor? Satu yang langganan digital. Langganan fizikal ni perkhidmatan luar talian. Obviously memerlukan kita ni mengagar tempat itu. Secara fizikal, jadi yang ini macam ia pun sangat mudah disertai macam kalau kita ni example lah, there will be a few I will tapi kita ni mengagar tempat itu, kita ni mensubscribe. Melanggan itu. And then kadang-kadang macam kita ni sekiranya ke mana-mana event yang ada, diorang akan kita pembelian ni murah ni, kalau bulanannya macam ni saja. Kita macam awak pasal ni ia adalah event yang besar-besaran. Ia punya orang diskonnya tu berpatutan. Promotionnya tu macam untuk hari macam hari ini tu hanya hari 3 harian ni saja ni. Betul. So kita ni pun rasa macam aku mau juga macam mana tu. Walaupun kita ni dah semak lagi apa yang ada di rumah lah. So benda-benda macam mana ni yang boleh juga membuatkan kita ni subscribe
tanpa langganan tanpa kita ni sedari juga. Pasal masa tu macam happy. Oh ya, ia tagur aku. Okey, murah jualnya. Ada cukup ni budgetku apa. Kita ni Bali. So itu bahayanya jual lah untuk langganan fizikal ni. Dua-dua sekarang ni memang kita ni dua-dua tu memang mesti kita ni perhatikan lah. Okey, untuk saya sendiri ni sebetulnya secara peribadi kan baru-baru ini Happy Mother's Day. Jadi ada promotion yang memang ni orang di luar daripada yang kebiasaan yang kita ni beli kan. Jadi disebabkan event tersebut kan, jadi banyaklah membeli. Jadi ingin kita ni kupas juga mengenai dengan langganan digital terlebih dahulu. Bagaimana Afiza? Ya, so yang langganan digital jenis-jenisnya adalah ini saya rasa paling popular lah sekarang ni. Video aplikasi mengedit video. Servis penseriman video, ini banyak orang menggunakan juga. Servis penseriman muzik dan podcast also ada. And then platform rekaan grafik dan membuat konten. So kadang-kadang orang kan buat CV apa, they want to make it macam professional, so orang langgan. And then yang kelima, langganan game. Ini yang selalu popular yang ada di Brunei ni lah yang kenanya tu. Ya, so macam especially kalau servis penseriman video ni memang ia bayarkan kadang-kadang satu tempat ni nada yang kan dilihat. Ada lagi yang satu. So kita ni tambah lagi yang satu ni. Tapi kadang-kadang macam yang aplikasi yang satu ni kita ni pakai, kita ni lihat lagi. Tapi kita ni biarkan sana. Macam ada ku guna tu nanti. Tapi kita ni perasan lah. So ia punya tu ia punya direction masih jalan. Dan langganannya tu semakin banyak. Semakin banyak. Tapi kita ni dah menggunakan. Itu yang bahayanya lah. Dan tadi ada mengongsikan beberapa langganan digital ya, di antaranya tadi langganan games yang mana ini memang bagaimana ya, ramai yang menggunakan langganan game. Kanak-kanak kecil pun sudah tahu bagaimana membuat subscription dan sebagainya. Betul sekali, diorang memang tahu tu akan takan catat Mami sejahan. minta email. Artinya ada tu yang di downloadnya. Jadi ni Puan, bagaimana ni untuk menengani langganan digital tersebut? Okay, so yang ini ia ada 3 cara kalau langganan digital. Salah satunya adalah kita ni audit langganan kita ni yang dia tu. Buka mobile app kita ni. Lepas tu kita ni cari arah bahagian recurring atau schedule payment. Sana biasanya ada. So kita ni boleh lihat apa saja bayaran yang keluar secara automatik tanpa kita ni sadar. Membuat audit plan. Audit dulu macam aku ada banyak ni appnya. Ada aku pakai kan ni, ada aku anu kan ni. Berapa kali kah aku anu, macam kita ni cek lah. Sekiranya dalam sebulan itu melihat sekali 2 kali. Worth it keindah untuk kita ni continue next month-nya satu. Kalau nak tu maybe kita ni tutup bulanan ni, mungkin masa ada favorite nyorang show lah. Ada tag arah aplikasi yang satu ni. Mungkin sudah ya habis nyorang ditayangkan, baru tak kita ni mendownload lagi semula untuk kita ni menghabiskan specifically untuk show itu saja. So dalam ini macam kita ni bukannya melanggan setahun sepanjang masa. Pasal kalau sepanjang masa kalau aku berguna baru ku anu tu. Betul. Ia indah berbaloi. Walaupun macam biasanya aplikasi yang macam mana ini dalam 15 apa tu. Boleh kita ni gunakan untuk barang makanan kita ni lah. Betul. Kirakan. So macam yang anu tu juga yang kedua cara kill switch. Kayak ini drastic. Mana tu? Kita ni cancel terus. Mana-mana subscription atau kita ni semua kita ni cancel. Sekali kalau rindu baru tah pakai dan melihat balik. Tapi biasanya kita ni lupa aplikasi ni macam baru tak kita ni subscribe semula, and then kita ni sendiri akan macam terkejut banyak rupanya aplikasi yang aku indah pakai. Only maybe yang paling aku selalu pakai 3 atau 2 saja. So dari sini kita sudah macam serba sedikit, ada simpanan sedikit daripada mengclearkan semua lah. So ini macam drastic lah, macam aku putuskan semua. And then yang ketiga gabungkan platform.
terconsolidate lah platform. So ani pasal sama juga ada aplikasi yang tu ia sama tapi ada show ni ada sini ada. So ia macam berbeza kan. So and then kalau ada macam mana tu jangan ketani bazirkan lah. Kalau ani yang ketani kan lihat dulu, ani yang ketani subscribe dulu. Kalau yang anu tu ketani langgan yang satu lagi. Tapi kalau dari segi anu tu juga ketani juga boleh bersama kawan-kawan ke, family ke, satu platform itu ketani share. So ia menjadikan lebih nyorang murah juga. Macam sekiranya aplikasi ini mungkin lah 20 lebih. Ketani bagi macam ia cakap sana boleh bagi 5 orang. So 5 orang carilah kaki. So dari sana ketani dapat save sedikit juga macam daripada 20 mungkin sekarang ni RM5 seorang macam tu. And then setahun sekali ketani semak lah semula langganan yang paling mahal sama ada ketani mau simpan ke indah ke. So definitely di luar sana banyak aplikasi yang percuma juga, ada yang nato just ketani perlu research saja mencarilah. Kalau indah pun sama-samalah mencari kawan-kawan yang boleh share. Jadi Puan Hafizah, sebetulnya ingin kita bertanya juga mengenai dengan langganan digital ini kan. Sekarang alat peranti kita ni contohnya mobile phone dan sebagainya. Kalau dari pemerhatian Puan Hafizah sendiri, adakah langganan subscription trap ini lebih kepada penggunaan telefon ataupun juga penggunaan laptop dan bagaimana? Telefon sebab ia sangat mudah untuk kita diakses. Kalau daripada komputer indah not so much lah. Pasal durang indah push kata dia punya tu. Especially kalau kita ni di social media, durang akan mempush nyorang marketing advertisement yang suited untuk kita ni. Setiap masa ada barangan tu barangan ni macam lawa jua. Aku cek sini dan kata ni keluar ke aplikasi itu mengaga ke tempat lain. Itulah yang bahayanya. Especially our phone lah. Kalau kita ni pakai komputer, ia indah as much. Pasal biasanya kita pakai tu untuk kerja kan. So ia punya orang algoritma lebih kepada pekerjaan. Jadi bahayanya kalau sudah kita ni orang melayari satu media sosial ataupun platform, membuka media sosial yang lain, tiba-tiba ada yang media sosial sebelahan ni, tiba-tiba ada lagi media sosial yang sebelah kiri, semua ada di empat-empat penjuru. So kita ni ani yang aku suka. So kita ni stay sana. So algoritmanya durang capture kan. So sebab itulah kalau dari segi itu digital telefon paling bahaya lah. Betul. Jadi ada keburukan dan kebaikannya juga. Perlu kita ni imbangi bersama ya Fifah ya. Betul sekali. Dan juga bercakap mengenai algoritma tadi. Mungkin ini ada juga ada juga mengongsikan algoritma ini dapat ditangkap apa yang kita ni bercakap. Betul. Kita ni bercakap mengenai beg dan sebagainya akan timbul di media sosial beg yang kita dicakapkan tadilah. Itulah. Jadi hati-hatilah apa yang kita dicakapkan. Itulah algoritma kerana yang sesungguhnya ia memang benar berlaku. Dan itu seterusnya. Kita ni ingin mengetahui bagaimana pula dengan langganan fizikal. Bagaimana Puan? So langganan fizikal ni jenis-jenisnya adalah dari segi health dan fitness punya subscription, kesihatan dan kecerdasan lah, ataupun langganan gaya hidup dan riadah. Yang ketiga langganan penyelenggaraan. So yang ni biasanya kalau kita ni macam mengagak event ke apa, diorang ada ni macam kadang-kadang kita mau vitamin ni kalau kita subscribe 3 bulan kami murah lagi ya, kita cubalah dulu macam mana tu sehari 2 hari nya ada berasanya macam tu. So itu adalah salah satulah dari segi tu ada macam apa tu gym membership apa yang mau okey aku kan sehat aku ke gym ni. So ia bali yang sebulan tapi ia ke sana mungkin sekali 2 kali saja. And then kan dilepaskan dah juga karangnya orang cap aku nak mau bersukan apa. So itu adalah salah dari minda je.
And then langganan penyelenggaraan ini biasanya saya lihat event lah juga. Macam dari segi air humidifier, penapis air, and then kira barang-barang yang macam ada sama ada macam mana tu. Okay, kiranya TV. Oh, kita boleh 3 bulannya, ini harganya. Tapi sudah tu baru kita harga lain. So macam harganya masa tu, tapi dalam 3 hari ni. So tanpa kita ni sadari, kita ni subscribe benda-benda ni. Bukan tu saja macam kerusi urut, ada macam-macam lah, even beauty product apa, nya mahal junya, kami ada promotion, masa ni promosi. So itu langganan penyelenggaraan. So yang ni, macam mana kita ni kan melanggan benda-benda ni, kita ni perlu ke sana hadir. Yang fizikal ni Fizikal ni. So especially macam banyak orang ke sana, aku kan lihat-lihat saja, tapi kita ni ada tujuan kan ke sana. Itulah startnya. Kalau kita ni indah peka dengan tu mudah, awak 3 bulan ya mungkin RM2 saja. Sudah tu baru RM20. Bolehlah RM20-nya. Berapa kopi kun macam tu. Itu yang dipikirkan. Tapi efeknya sudah akan berasa lepas macam 6 bulan. Sampit je tu. Pasal satu sini RM20, sana sudah RM30, ada lagi RM10 mungkin lah. So macam kita ni campur, mungkin 100-200 lebih. Tanpa disedari sebetulnya kan perkara tersebut. Ia lain-lain kan, ia punya orang merchantnya. Sebab itulah ia dipanggil perangkap. Perangkap langgaran kan. Ada Kadang-kadang yang kita merangkap. merangkap tanpa kita ni sedar sebenarnya. Jadi ini mengenai langganan fizikal. Ini mengenai langganan fizikal ni memang ramai ni bagi saya lah. Kalau apatah lagi kalau kita ni mengagar sesuatu event yang tadi lah yang disebutkan, memang akan berlaku banyak promosi. Saya sendiri pun kadang terpedaya jugalah ya, namanya perangkap langgaran kan. Jadi macam mana ni Puan? Bagaimana untuk pun mesti kuat ya betul sekali. Bersedia. Tapi kadang kalau bersedia, kadang-kadang terpedaya juga. Kadang ni jangan ni, kadang ni sebab kalau ada promo. Event-event macam ni, diorang biasanya semasa ketani ada duit. Itulah. Ada teknik-tekniknya. Baru gaji baru terima. So ketani rasa macam ada masih. Betul. So sebab itu ketani sebelum mengagar benda macam event-event sini, ketani mesti sudah sadarkan diri. Bayar dulu semua, apa tu, ani ganya lebih kok. Kalau aku kan melanggan pun cukup ke indah ni, kira macam example lah, sebagai contoh. Ia punya orang lebih setiap bulan itu hanya ada let's say 200. Okay? Jangan jadi bawa 200 ke sana, bawa 100. Separuh daripada yang tu. So kalau ni kan melanggan pun, kalau sekali bayar, Kalau kan melanggan, ni 100. Jadi kalau ini tu mungkin setahun, 3 tahun, sudah jadi 150 saja. Aku punya ekstra nanti. Cukup ke hinda tu. So kita ni mesti peka dan sedar dirilah. Itu dia. Bagaimanalah kan menangani ni faham? Ya, menangani langganan fizikal ni Puan. So kalau yang ni, kalau yang sudah terjebak, kita ni kenali puncanya. Sebagai contoh lah, saya kira bocoran terbesarnya adalah membership gym ataupun club yang ia ada. So ani kita ni kira bahagikan dalam sebulan berapa kali ku ke sana. Kalau kita ni bayar dalam 60 lebih, 50 lebih, tapi kita ni mengagar sana 2 hari. Dan kalau 2 hari itu mungkin harganya let's say dalam sekali pergi ke sana dalam RM3 satu. So kalau 2 kali RM6. So aku bayar RM65. Baik tak kita ni stick macam entry per sekali, entry. Macam harga sekali datang itu sahaja daripada kita ni membayar sebulan. Pasal benar pulang kadang-kadang kita ni macam hinda aku setiap hari ni aku datang sana. Tapi kadang-kadang kita ni letih apa. So kita ni boleh lihatlah. Kita ni mesti record audit lah. Audit, kita ni audit. Dalam sebulan berapa kali kita ni menggunakannya. And then yang ketiga, pilihan freeze. Kalau kita ni takut
macam kalau terus cancel kita ni ada kena charge apa tu kita ni boleh tanyalah freeze ada tempat jema ni kalau boleh digantung sekejap baru menggunakan apa tu. So ini membagikan kita ni masa berfikir untuk melanjutkan atau tidak. Tapi ini kalau yang macam yang dapat kita ni let go macam itu saja. Tapi kalau dari segi langganan yang fizikal tadi yang dari macam pelapis air apa tu, tu memang sudah kita ni langgan, kita ni dapat tu, paksa kita ni teruskan lah. Tapi kita ni mesti, ya tah, kan sudah kita ni audit, so sebelum kita ni mengaga any acara event apa tu, kita ni lihat, Mbak, aku membayar ni sudah. Semak dulu so kalau semak. Pasal kadang-kadang orang membeli benda yang sama. Ya betul. Pasalnya modal baru ni kita apa. So kita ni make sure kita ni tidak terjebak dalam manulah perangkapan ni lebih dalam. Kita ni sini sudahnya. Mau lagi ke dalam lah. Betul so juga. itu salah satu yang kalau yang sudah memang yang batah punya lah. Tapi kalau dari segi vitamin apa tu yang langganan ni boleh kita ni putuskan macam kita ni tidak teruskan apa atau kita ni boleh assess lah dari dengan tiga cara ni. Okey, jadi itu dia mengenai dengan segmen pakar motivasi kita untuk hari ini mengenai dengan kewangan perangkap langganan. Ada dua, langganan digital dan langganan fizikal. Sudah pun kita kupas sebentar tadi ya Fifah ya. Jadi seronok sebetulnya untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita ni sentiasa menyemak diri kita ni, mengaudit kewangan kita ni untuk kita ni tidak terperangkap. Jadi dari Puan Afizah sendiri, mungkin dapat kongsikan tips-tips yang penting untuk kita berdua dan juga penonton di luar sana. Okey, ada 4 tips yang saya akan sebelum saya end everything. Okey, salah satunya memang seperti cara kill switch ataupun batalkan langganan serta merta. So ini berkesan untuk kita ni mencari kebocoran dengan menghentikan semua pembayaran automatic, especially kalau ia dengan kita ni punya kad tu. And then buka like I always say, buka audit kita ni punya telefon, audit kita ni punya langganan yang fizikal. Dua-dualah yang mesti kita ni audit supaya kita ni macam orang mencek dapat melihat sendiri dari segi bajet kita ni ke mana hilangnya. Yang kedua, kita ni boleh gunakan kad virtual sekali guna. Okay. So kad virtual ni kita ni boleh gunakan. So kalau apa saja aplikasi yang kita ni ada, kita ni hanya pakai kad ani sahaja. So kalau tu dari kita ni dapat lihatlah dari sana macam okey, ini perbelanjaanku bulanan, ini perbelanjaan hanya untuk aplikasi yang aku ada. So kita ni main masukkan mungkin dalam sana 50 ke 60. Kalau ia habis then automatically kad aplikasi yang dia dapat diorang dah auto. Dah autodidak. So kita ni pun macam ia will macam email saya alert your indah successful apa kali buat adakah aplikasi kau ni masa kalau kita ni gunakan kad kita ni yang satu yang kita ni physical virtual atau not just virtual macam we can have dua yang berbeza debit card dua berbeza satu yang untuk langganan satu untuk perbelanjaan harian kalau kita ni samakan sama-sama kad virtual ni kad yang kita ni untuk aplikasi dengan perbelanjaan kita ni dia terasa and then ia memang ada sentiasa ada duit dalam itu so ia akan auto renew itself so disarankan mungkin boleh ada dua kad satu khas untuk aplikasi yang ni lah so kalau kita ni tahulah so itu perbezaannya dan yang lebih mudah lah kadang-kadang kita ni macam indah kita ni audit pun kita ni terlepas daripada kita ni. Betul. So itu yang salah satunya. And then yang ketiga, notifikasi transaksi. So yang ini tetapkan aplikasi perbankan kita ni lah untuk menghantar notifikasi. Walaupun orang kadang-kadang balik-balik macam aku suka melihat ada orang bank mengantar aku berapa aku membali apa tu. Tapi dari sini kita ni dapat melihat kebocoran tu.
secara real time orang. Dan yang keempat, sediakan email khas untuk langganan ni. Pasal biasanya ketani satu email satu sudah. email keraja campur. jual untuk jual shopping jual apa. So ketani sediakan email khas untuk shopping kah, untuk aplikasi kah. So dari sana ketani macam semua tu hanya tu saja. Indah bercampur baur dengan ketani punya personal punya dan juga pekerjaan. Pekerjaan apa. Lebih tersusun jugalah ya. Pasal kalau Indah tu ia terlepas pandang. So ketani macam sama je yang aplikasi yang ni mengantar diskaun apa tu kan. So at least kalau ketani ada email khas untuk langganan, ketani pun dapat boleh lihat dari sana apa yang ku subscribe, apa yang ku langganan ni apa tu. So ni and then kalau ada kenaikan apa boleh macam ketani yang tu. And ya kira berbeza lah. So itulah tu jangan macam ni orang sudah cut 2 sudah. So email pun macam manulah dia untuk different. Itulah ya. Dan juga sebelum kita ni mengakhiri ni wawancara, ada satu persoalan di minda sebenarnya. Mengenai masa ini ada dikongsikan mengenai girl maths. Pernah dengar Puan? Yang mana contohlah mungkin water diffuser itu merupakan RM300 lebih lah. Jadi akan mengira kalau 300 lebih dalam sehari aku spend RM1 lebih saja contoh. Jadi untuk ke 300 lebih. Jadi itu macam mana tu Puan? Kalau yang tu kata girl maths ni payah sikit pasal bukan itu saja macam dari segi lagi. Macam ni orang ni pakai tu, tapi kita ni mesti juga lihat dari segi nanti ia punya penyelenggaraannya berapa. Kita ni baru masukkan lagi dalam itu. And then benda-benda macam mana ni kan selamanya ketani ada macam pakai. Biasanya dalam 3 ke 4 tahun ketani mesti tukar sudah. Juga. Ya tak selalunya macam mana tu. So ketani mesti fikirkanlah sama ada worth it ke Indah. Pasal kadang-kadang benda-benda macam ni macam 1,000 lebih. Ya kalau aku divide memanglah paling murah pasal ketani divide sampai hari-hari harian tu. Kalau aku pakai harian harganya RM1 saja kalau aku pakai untuk tu. Tapi kadang-kadang benda ni pun macam ketani ndak tahu apa tu nyora Indah kadang-kadang kita ni pun dah tahu sama ada benda ni will last that long juga. Kadang-kadang macam ada kerusakan apa, adakah masuk dalam warranty apa. So itu adalah a few things. Kalau boleh jangan pakai girl maths. Pakai duitnya tu. Kalau tu kita ni boleh fikirkan 350-an ni kita ni boleh buat apa. Betul juga. Mengenai kita bawakan kepada bis kita segmen motivasi kewangan mengenai perangkap langganan. Jadi jutaan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Puan Afizah Osili, Pagar Kewangan hari ini ya. Jadi mudah-mudahan kita ni dapat bersua lagi nanti ya. Terima kasih. Sama-sama.